Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan soalan 1 muka surat 184 iaitu merekodkan urus niaga ke dalam ledger. Okey, menurut soalan ini pelajar perlu merekodkan urus niaga ke dalam ledger dan buku tunai. Bagaimanapun saya akan menggunakan akaun tunai dan juga akaun bank untuk sebagai ganti kepada buku tunai menggunakan sistem catatan bergu. Okey, kita lihat soalan. Soalan permulaannya iaitu pengenalan pada 1 April 2016. Aiman memulakan perniagaan kedai alat tulis di Kulai Johor. Okey, memulakan perniagaan bermaksud dia perlu membawa modal. Okey, beliau membawa masuk wang tunai di bank sebanyak 30,000 dan perabot bernilai 2,500. Okey, semua ni adalah modal permulaan dia, iaitu satu dalam bentuk wang tunai di bank dan satu lagi dalam bentuk aset iaitu perabot. Okey, bagaimana kita nak merekodkan? Pertama, dia ada dua urus niaga ya. Yang pertama, membawa masuk wang adalah sebagai modal dan ini perlu dicatatkan ke dalam akaun bank. Okey, kita buka akaun bank. Pada masa yang sama, kita perlu juga merekodkan catatan tersebut ke dalam akaun modal. Okey, mengikut sistem catatan bergu, catatan dalam aset akan bertambah di sebelah debit, manakala dalam modal merupakan ekuiti pemilik dan akan bertambah di sebelah kredit. Jadi jika anda masih ingat, catatan ledger merangkumi dua bahagian iaitu bahagian debit dan juga bahagian kredit. Peraturannya telah pun saya terangkan sebelum ini. Jadi kamu boleh rujuk semula untuk melihat peraturan merekod dalam akaun aset, liability, ekuiti pemilik, hasil ataupun belanja. Okey, untuk membawa masuk wang ke dalam bank sebagai modal, kita perlu menunjukkan penambahan di sebelah debit. Jadi kita akan mulakan catatan dia pada 1 April 2016. Membawa masuk wang ke dalam bank sebagai modal. Okey, akaun bank bertambah sebagai modal sebanyak RM30,000. Okey, sini bahagian ni debit ialah RM30,000 dan pasangannya ataupun catatan bergu ialah di sebelah kredit bagi akaun modal. Okey, akaun modal di sebelah kredit. Catatannya ialah bank. Ya, dalam akaun bank kita catat modal, dalam akaun modal kita catat bank RM30,000. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, dia membawa juga masuk perabot yang bernilai 2,500. Perbezaannya ialah wang tunai di bank masuk ke dalam akaun bank. Perabot ialah aset, dia mempunyai akaun tersendiri iaitu akaun perabot. Okey, akaun perabot. Aset bertambah di sebelah debit, sama, tarikh yang sama. Aset tersebut adalah modal permulaan perniagaan berjumlah 2,500. Catatan ni mesti ada pasangannya di sebelah kredit bagi akaun modal. Jadi kita catat sebelah kredit akaun modal 2,500. Jadi pada 1 hari bulan April, membawa masuk wang tunai di bank dan juga membawa masuk perabot sebagai modal ditunjukkan dalam akaun modal dua bentuk iaitu bank dan juga perabot. Okey, seterusnya kita akan lihat urus niaga yang berlaku sepanjang bulan April. Okey, sepanjang bulan April ada beberapa urus niaga dari 2 hingga 30 hari bulan. Kita akan bincang satu persatu. Baik, pada April 2, urus niaganya bermula pada April 2 membeli barang niaga daripada pembekal alat tulis Garuda secara kredit. Membeli, catatannya bagaimana kita nak merekodkan? Kita akan rekodkan membeli barang niaga. Belian barang niaga kita akan ia akan bertambah di sebelah debit akaun belian. Apa-apa belian barang niaga mesti akan melibatkan akaun belian. Jadi akaun belian, buka akaun belian. Okey, dan beli dari siapa?
Beli secara kredit. Bila kita membeli secara kredit akan mewujudkan akaun belum bayar. Akaun belum bayar iaitu namanya pembekal alat tulis Garuda. Jadi kita catat kat sini akaun belum bayar pembekal alat tulis Garuda. Okey, bagaimana kita nak merekodkan? Okey, kita kena tahu apakah kategorinya urus niaga tersebut. Belian barang niaga akan melibatkan belian. Belian ialah belanja. Belanja akan bertambah di sebelah debit. Okey, jadi akaun belian masuk di sebelah debit. April 2. Dari mana kita beli? Daripada akaun belum bayar. Siapa nama dia? Namanya ialah pembekal alat tulis Garuda. Okay, kenapa di sebelah debit? Kerana dia adalah belanja. Belanja akan bertambah di sebelah debit. Okey, nilainya ialah 1,000. So dekat sebelah ruangan amount ni kita catat 1,000. Dan catatan bergunya ialah di sebelah kredit kerana akaun belum bayar adalah liability. Liability akan bertambah dan kita akan kreditkan akaun belum bayar di sebelah kredit dengan catatan belian. Akaun belian, pembekal alat tulis Garuda. Jadi kita catat di sebelah kredit ni jumlah yang sama. Jadi ni catatan bergu bagi membeli barang niaga daripada pembekal alat tulis Garuda secara kredit jumlah 1,000. Jumlah 1,000 beli debit, akaun belum bayar sebelah kredit. Baik, seterusnya kita lihat urus niaga pada April 4. Membeli sebuah komputer riba dengan cek bernilai 2,500. Okey, bila membeli barang ataupun membeli aset, wang akan berkurang bila kita beli dengan cek. Okey, cek sebanyak 2,500 dan ini akan dikeluarkan daripada akaun bank. Okey, untuk urus niaga yang mula-mula tadi kita telah masukkan modal 30,000. Okey, kita sambung jangan buat akaun bank yang baru, sambung dengan akaun bank yang sama. Catatannya akan berada di sebelah kredit kerana wang akan berkurang. Jadi kat sini kita akan kreditkan pada 4 hari bulan membeli komputer riba. Apa dia kategori komputer riba? Komputer riba ialah alatan pejabat. Okey, alatan pejabat bernilai 2,500. Okey, dikeluarkan dari bank kerana kita membayar dengan cek. Pada masa yang sama kita perlu mencatat dalam akaun alatan pejabat okey, alatan pejabat ialah aset. Aset akan bertambah. Kita keluarkan cek, beli komputer, komputer masuk. Jadi kita akan debitkan akaun alatan pejabat. Catatannya catatan bergu bank pada tarikh yang sama iaitu April 4 di sebelah debit. Okey, jadi catatannya tadi ialah membeli komputer debit alatan pejabat dengan cek kredit akaun bank. Okey, seterusnya pada April 5 mengeluarkan wang di bank untuk kegunaan perniagaan. Mengeluarkan wang di bank untuk kegunaan perniagaan. Wang di bank tadi kita dah masukkan 30,000, kemudian kita membeli alatan pejabat. Alatan pejabat kita tak perlu set lah. Yang perlu kita catat sini ialah mengeluarkan wang untuk kegunaan perniagaan. Apa maksud kegunaan perniagaan? Iaitu kita menyimpan wang di pejabat untuk kegunaan pembayaran secara tunai. Jadi di sini kita akan keluarkan pada 5 hari bulan keluar dari bank. Okey, kita kreditkan bank. Kemudian apa dia kegunaan perniagaan? Kegunaan perniagaan bermaksud kita membuka akaun tunai.
Okey, membuka akaun tunai. Akaun tunai sama dengan akaun bank, cuma yang bezanya ialah ni ialah wang tunai yang disimpan di bank, akaun tunai ialah wang yang disimpan di pejabat. Fungsi dia sama, menyimpan wang tunai. Jadi kegunaannya akan dipindahkan ke sini sebagai wang tunai yang akan digunakan di pejabat. Jadi kita keluar dari bank, kredit bank pada 5 hari bulan. Ke mana kita nak keluarkan? Kita keluarkan ke akaun tunai. Jumlahnya 3,000 dan kita akan debitkan akaun tunai pada 5 April. Dari mana kita dapat duit tersebut? Okey, dari bank. Kita keluarkan wang dari bank, masukkan ke dalam akaun tunai. Catatan ni sama konsepnya dengan catatan kontra dalam buku tunai, iaitu keluar dari bank, masuk ke dalam tunai. Okey, jadi yang ni ialah untuk urus niaga, mengeluarkan wang tunai di bank. Okey, seterusnya pada April 8, belian tunai 800. Okey, kita akan catatkan akaun tunai. Okey, dan kita akan kreditkan akaun tunai. Catatannya ialah debit belian, kredit tunai. Okey, jadi kita akan buka satu lagi akaun, iaitu akaun tunai. Akaun tunai dah ada. Okey, kita buka satu lagi akaun belian. Okey, macam mana nak catat? Kredit pada April 8 belian tunai. April 8 belian secara tunai, keluar daripada tunai sebanyak 800. Okey, bayaran 800. Okey, catatan bergu ialah akaun belian. Akaun belian kita akan debitkan. Tadi sebenarnya sebelum ni kita dah ada urus niaga, iaitu beli barang secara kredit. Ya, ni sepatutnya kita dah ada tadi 2 hari bulan, iaitu akaun belum bayar pembekal alat tulis geroda. Ni yang dah direkodkan tadi. Mesti akaun yang sama, ya, jangan buka akaun yang lain. Okey, bila kita ada beli secara tunai pula, kita akan sambung di bawahnya 800, iaitu pada 8 hari bulan debit akaun belian dengan catatan tunai. Okey, 2 hari bulan beli secara kredit, 8 hari bulan beli secara tunai. Kedua-duanya direkodkan dalam akaun belian di sebelah debit sebab belanja akan bertambah di sebelah debit. Okey. Baik, seterusnya pada pada 12 hari bulan April, jualan tunai sebanyak 520. Okey, sebelum ni belian tunai, sekarang jualan tunai. Jualan tunai bermaksud kita mengeluarkan barang untuk pelanggan dan kaedahnya ialah secara tunai. Jadi kita akan catat dalam akaun tunai. Okey, kita ada akaun tunai tadi. Ya, akaun tunai ni kita dah catat sebelum ni, iaitu kita ada catatan daripada bank, iaitu urus niaga sebanyak 3,000, ya, yang kita dah buat tadi. Ni sepatutnya kamu tak perlu buat semula sebab dia dah ada. Okey, kemudian kita akan keluarkan kita dah beli tadi belian secara tunai sebanyak 800. Okey, dalam akaun tunai ni pada April 8. Okey. Jualan tunai ialah hasil debit tunai sebanyak 520 dan akaun yang terlibat ialah akaun jualan. Okey, nak catat di mana? Akaun jualan ialah hasil mesti bertambah di sebelah kredit. Bertambah bagaimana? Bertambah dengan secara tunai. Okey, jumlahnya di sebelah kredit sini debit. Okey, tunai bertambah debit berkurang, ataupun bila kita keluarkan wang
tunai, kita akan kreditkan. Jadi akaun pada 12 hari bulan membeli barang, menjual barang secara tunai, kredit jualan, debit tunai, ataupun debit tunai, kredit jualan.